Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang bertuah ini insya-Allah kita akan memulai pengajian ilmu makulat. Jadi sebelum kita nak lanjutnya pengajian ilmu makulat, kita akan baca kitab iaitulah Syarh Makulat bagi Allamah Ahmad As-Suja'i. Ini syarah dua, Syarhul Baitain Al-Makulati lil Allamah Ahmad As-Suja'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum kita nak baca kitab, jadi pada malam ni kita akan nak mulai dengan mabadik. Ini permulaan ataupun asas bagi ilmu makulat. Jadi setiap ilmu yang kita belajar, tak kiralah ilmu apa-apa, jadi terlebih dahulu bagi kita kena tahu muqaddimatul ilm. Muqaddimah makna permulaan bagi ilmu. Jadi muqaddimatul ilm makna katanya iaitulah benda yang kita terhenti atas benda sebelum kita nak masuk bicara tentang satu-satu ilmu. Maka muqaddimah ilm ni, kalau mengikut ulama dulu seperti Sa'd Taftazani rahimahullahu ta'ala, dia sebutnya jadi segi mana patut, mana pasti bagi tiap-tiap pelajar sebelum nak masuk pelajar satu-satu ilmu, pasti kena tahu tiga perkara. Makna tiga perkara iaitu al-haddu, yang keduanya maudhu', yang ketiga samarah. Al-hadd makna ta'rif, yakni ta'rif bagi ilmu. Yang kedua maudhu' bagi ilmu. Yang ketiga samarah, yakni faedah bagi ilmu. Jadi pada malam ini kita akan nak tahu tiga perkara ni, tiga perkara tentang ilmu makulat. Mana yang pertama ta'rif ilmu makulat, yang kedua maudhu' ilmu makulat, yang ketiganya faedah ilmu makulat. Maka kita akan terus masuk mulai ta'rif ilmu makulat. Jadi sebelum masuk ta'rif, kita faham dulu makulat. Al-makulat alif lam mim qaf waw lam alif ta, jamak muannas saling. Jamak daripada mufrad dia makulatun. Makulah dengan makna mahmulah. Makulah dengan makna mahmul. Mahmul lawa dia maudhu'. Mahmul maudhu'. Maka mahmul di situ dalam mustalahat ilmu mantiq. Kalau dalam istilah ilmu nahwu dia panggil khabar. Khabar. Khabar sekali dengan mubtada, mahmul sekali dengan maudhu'. Seperti kita katanya Zaidun qa'im. Zaidun qa'imun. Zaid maudhu', qa'imun mahmul. Kalau itu pada asal, pada lughah. Pada asal kalimah makulat. Apabila dengan lama kelama makulah tadi itu, apa makulah makna khabar. Yang kita buat khabar. Atas mubtada. Mahmul atas maudhu'. Jadi satu ilmu, jadi satu ilmu dia panggil ilmu makulat. Kalau kita ilmu makulat, dia nak ilmu makulat di sini, iaitulah
satu ilmu yang bicara tentang ataupun satu ilmu yang dibahas pada ilmu tentang jenis yang tinggi. Al-ilmu yub'asu fihi anil ajnasil aliyati lil mumkinatil mawjudati. Kalau tengok takrif dah. Jadi takrif dia iaitu ilmu yub'asu fihi anil ajnasil aliyati lil mumkinatil mawjudati. Suatu ilmu yang dibicara pada ilmu tentang jenis yang tinggi, yakni jenis-jenis yang tinggi bagi benda mungkin al-mawjudah yang ada. Kalau gitu kita tengok di takrif dia, kita nak hurai sikit. Kita tengok takrif. Al-ajnas jamak daripada jinsun. Jenis kita telah maklum, kita telah belajar dah dalam mantik. Jenis salah satu daripada kuliah khamsah. Jenis dengan takrif kata kulliyun maqulun ala kasirina mukhtalifina bil haqiqah fi jawabin ma huwa. Itu jenis. Mana kulli yang boleh buat khabar atau afrad yang banyak. Afrad yang banyak tu menyalahi pada hakikat pada jawab soalan ma huwa. Supaya kita katanya contoh jenis. Ma huwal insanu wal farasu wal asad. Apakah insan dan faras dan asad? Kita jawabnya hayawan. Jadi kita jawab soalan tersebut hayawan. Jadi hayawan, apabila kita jawab sepatah daripada soalan tadi, kita jawab sepatah tu jadi mencakupi soalan tadi. Insan, al-faras, al-asad. Maka tiga-tiga ni hakikat lain. Manusia tak serupa dengan faras kuda. Kuda tak serupa dengan singa. Tapi walaupun hakikat diri benda tu tak sama, tapi kita boleh jawab hayawan. Hayawan ni makna kata jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradati. Jisim yang subur, yang ada pencerah hassas pencerah yang ni boleh rasa, boleh lihat. Ada pencerah gerak dengan kehendak. Itu makna hayawan. Jadi hayawan sebuah jawab tadi panggil jinsun. Baik. Maka jenis di sini kalau kita ngaji mantik dulu, baik dah bagi kita yang pernah belajar mantik, jenis ada 3. Ada jinsus safil, jinsus mutawassit, jinsus alin. Jinsus safil maknanya jinsus safil jenis hak bawah. Iaitu ma fauqahul ajnas wa tahtahu anwa'. Tu jinsus safil. Bagi yang di atas tu ada jenis pula, atas dia ada jenis pula. Lewah dia ada beberapa nau. Jinsus safil ma tahtahul ajnas. Ma tahtahul ajnas wa fawqahul jin, atau ma tahtahul jinsun wa fawqahul jinsun. Kalau kita tengok takrif bagi kita belajar risalah fil mantiq hak Syekh Yasin Fadani, lagu itulah. Itu kita buat murajaah lah yang kita telah belajar dulu. Satu lagi jinsu ali. Jinsu ali ma la jinsa fauqahu wa tahtahu ajnas. Barang yang tidak ada dah jenis di atas dia, tapi di bawah dia tu ada beberapa jenis. Tu panggil jinsu ali. Berarti atas dia tak ada dah sub situ. Seperti jauhar. Jauhar atas pada jauhar tak ada dah. Tapi di bawah jauhar tu pecah ada pecah pula. Berarti jauhat sub situ. Maka ilmu makulat duk bahas situ, duk bahas jinsus ali hak tu. Dia tak bahas jinsus safil, tak bahas jinsus mutawassit, duk bahasnya jinsun alin. Situ lah. Berartinya kita nak ngaji ilmu makulat ni terhenti atas kita kena reti ilmu mantik dulu. Tangga dia. Jadi kita nak belajar ilmu makulat, terlebih dahulu kita kena reti ilmu mantik. Berartinya kenapa nak reti ilmu mantik? Sebab kita nak reti beza apa makna jenis. Jenis ni hak setara dengan dia gapo lagi? Nau, faslun, khasar dan am. Beza lima-lima tu gapo yang dikatakan kuliah khamsah. Jenis tu pula ada berapa bahagian. Tu. Maka semua tu bahasa ilmu mantik. Berartinya setelah mana kita reti beza tersebut, kita boleh ngajilah
apa dah ilmu makulat, sebab ilmu makulat duk mek sebahagian dalam bahasa kuliah khamsah iaitu jenis bukan mek semua, mek so iaitu lah jinsun alin. Yang mek tu untuk besar, untuk mari peluah. Dengan sebab itulah ilmu makulat ni, setelah mana kita tilik situ, ada perselisihan di antara ulama. Setengah di ilmu makulat pada awal, setengah ulama mengatakan ilmu mantik ni ilmu makulat ni duk dalam sekali dengan ilmu mantik. Seperti kita telah ngaji dulu lah kitab risalah fil mantik bagi Syekh Allamah Musnid Dunya Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Dan juga ulama lain pun sama. Jadi ulama yang menjalani setengah daripadanya yang di ketua ataupun yang dimulai iaitu Syekh Allamah Ibn Rushdi rahimahullahu ta'ala, dia katanya makulat duduk dalam mantik. Setengah ulama dak dia kata makulat ni duduk dalam sebahagian dalam ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi sebelum nak bahas tentang ketuhanan, ilahiyat, terlebih dahulu nak kerti makulat dulu. Seperti kalau kita tengok kitab-kitab kitab Al-Mawaqif bagi Adu Al-Iji, Syarah Mawaqif bagi Syarih Jurjani, Al-Maqasid Syarah bagi Sa'd Taftazani, kitab Mataliq bagi kitab Tawaliq bagi Imam Baidawi, kitab Mataliq bagi Mahmud Al-Asfahani. Kita katanya, dan kitab kitab Tajridul Aqaid bagi Nasiruddin At-Tusi. Jadi kalau kita tengok karya mereka ni, cara dia sebelum nak masuk bahasa ketuhanan ataupun dikatakan tentang ilahiyat, dia bahas dulu tentang makulat dalam kitab mereka. Tengah kata tak, makulat ni mustakil. Apa mustakil? Asing daripada ilmu mantik, asing daripada ilmu kalam. Seperti mana risalah yang kita akan baca lagi kadate ni, iaitulah kitab bagi Ahmad As-Suja'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Itu. Apabila kita tahu dah selisih ulama tentang ilmu makulat, dalam bahagian ilmu mantik ke, dalam bahagian ilmu kalam ke, ataupun mustakil, jadi kita faham katanya ilmu makulat ni hubung rapat sungguh, ataupun hubung kait ada hubungan rapat sungguh dengan ilmu mantik, ada hubung kait rapat sungguh dengan ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Berartinya ilmu makulat ni satu ilmu yang besar ataupun yang sangat berbeza. Oleh kerana ia hubung kait dengan kita kata dengan dua ilmu tadi. Ilmu mantik kita telah maklum, kita dah belajar. Ilmu kalam pun kita dah tahu, kita dah belajar, kita katanya kita tahu ilmu kalam, tapi ilmu makulat satu lagi ilmu. Jadi kita telah tahu katanya ilmu makulat ni iaitulah duk bahas tentang jenis yang tinggi. Jenis yang tinggi juga, jenis yang tinggi lil mumkinat al mawjudah, bagi benda mungkin. Jadi kita faham pada sininya jenis ahli ni bagi benda mungkin. Nak keluar tubik, nak keluar tubik ke apa? Keluar tubik kata ilmu makulat ni tak ada bahas tentang ketuhanan. Duk bahas hanya benda mungkin. Benda boleh terima ada, boleh terima tak ada. Tapi benda mungkin ni al-mawjudah. Benda yang ada. Dikarenakan yang ada di sini iaitu benda ma yasih an yura. Apa ma yasih an yura? Benda yang boleh sentuh percaya lima. Benda yang yasih an yura di sini yang sah bahawa diperlihatkan. Bukan sekadar diperlihat saja, boleh sentuh, boleh rasa. Pendek katanya benda yang kita boleh sentuh percaya lima, apa panggil benda mawjud. Jadi di sininya ilmu makulat ia tak ada bahas benda makdum. Dia tak bahas benda makdum. Dia bahas hanya benda mawjud. Jadi kita reti pada takrif ni, ilmu makulat bahas hanya jenis ahli bagi benda mungkin hak ada. Yani mungkin yang boleh sentuh percaya lima. Itu makna ilmu makulat. Baik. Pada takrif kita pergi pula daripada mabadi yang kedua iaitu maudhu'.
Maudhu' ilmu makulat ni, ia tak bahas tak lain tak bukan hanya dua besar-besar. Oleh kerana jenis ahli ada dua. Mana? Yang pertamanya jauhar, yang keduanya arad. Jauhar dan juga arad. Dah. Jadi ada dua ni ya. Dah pada dah. Jadi apa dah? Kita katanya ada dua ni ya besar. Dah. Jadi nak katanya maudhu' dia ada dua. Yang besar-besar dalam bahasa ilmu makulat, iaitu pertamanya jauhar, yang keduanya arad. Dan hukum bagi kedua, yakni hukum bagi jauhar dan hukum bagi arad. Itu maudhu'. Kerana jenis ahli ada dua ni. Dah. Arad dengan jauhar. Apa dia jauhar, apa dia arad, insya-Allah kita akan masuk dalam ilmu kita bahas. Kamar dia pula pe'dah. Pe'dah apa? Kita kata pe'dah apakah kita belajar ilmu kaulat. Boleh duk ngaji sangat Kita tetap ngaji boleh tak? Dah. Tak ngaji boleh ke tak? Boleh tak kita tak ngaji? Jawab dia tak ada gapo, sebab ia bukan daripada ilmu maqasid. Bukan daripada tiga-tiga tu. Tapi dah, ia masuk dalam fardu kifayah kalau kita hukum.